Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Haidayu selaku guru mata pelajaran bagi pendidikan syariah Islamiyah serta rakan-rakan yang dikasihi. InsyaAllah pada hari ini kami dari kumpulan 5 kelas 5 Al-Biruni akan membentangkan tajuk yang diberikan oleh Ustazah Haidayu pada minggu lepas, iaitu tajuk menjauhi arak. Terdapat 5 standard pembelajaran bagi topik ini. Yang pertama, menyatakan tuntutan hukum daripada matan hadis. Yang kedua, menjelaskan istinbat hukum berdasarkan lafaz la'ana arak. Yang ketiga, menghuraikan 10 perkara yang berkaitan dengan arak berdasarkan hadis. Yang keempat, menilai kepentingan menjauhi keterlibatan dengan arak. Yang terakhir, menjana idea atau usaha yang perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan arak. Kalam baginda. Akhbarana Haywatu qala haddatsani Malik bin Khairin Az-Zubari anna Malik bin Sa'd At-Tujibi haddatsahu annahu sami'a ibn Abbas yaqulu inna Rasulullah hatahu Jibril faqala ya Muhammad inna Allah la'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilayhi wa sharibaha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa sakiyaha wa musqaha. Hadis ini bermaksud daripada Haywah berkata, Malik bin Khair Az-Zubadi menceritakan kepada aku, sesungguhnya Malik bin As-Sa'd Tujibi meriwayatkan bahawa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, Jibril telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat arak, orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Tuntutan hukum berdasarkan hadis. Hadis ini menjelaskan arak adalah haram dan golongan yang terlibat dengannya juga adalah haram. Antara golongan yang terlibat dengan arak ialah orang yang memerahnya, orang yang meminta diperahkannya, orang yang membawanya, orang yang meminta dibawakan untuknya, orang yang meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang meminta dijualkan arak untuknya, memberi minum arak kepada orang lain, dan orang yang meminta dituangkan untuknya. Okey, seterusnya ialah pengertian arak. Pengertian arak terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama dari segi bahasa dan yang kedua dari segi istilah. Pengertian arak dari segi bahasa bermaksud menutupi, manakala dari segi istilah pula bermaksud setiap minuman yang memabukkan hasil daripada perahan anggur dan lain-lain. Oleh itu, ulama telah bersepakat mengatakan arak adalah haram dan dikenakan hukuman hudud sekiranya diminum sama ada sedikit atau banyak. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Artinya, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sesuatu dalam jumlah yang banyak boleh memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Hadis riwayat Abu Daud. Apabila seseorang Muslim yang telah balik dan berakal meminum sesuatu yang memabukkan, wajib dikenakan hukuman hudud ke atasnya, iaitu sebanyak 40 kali sebatan. Cara untuk mensabitkan hukuman adalah dengan penyaksian oleh 2 orang lelaki Muslim yang adil atau pengakuan peminum arak itu sendiri. Kaedah mengistinbatkan hukum arak berdasarkan lafaz la'ana. Ulama mengistinbatkan hukum pengharaman arak melalui lafaz la'ana yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala melaknat. Setiap perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan haram. Oleh itu, segala perkara yang berkaitan dengan arak hukumnya adalah haram.
Trivia. Kanak-kanak yang belum baligh atau orang gila yang minum arak tidak boleh dikenakan hukuman hudud ke atas mereka kerana perbuatan mereka itu tidak menepati syarat pelaksanaan hudud.